اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab matan itu makin ke surat 12 perenggan ke-36. Kata musannif rahimahullah taala, ma misaluka ma'an nafsika illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khimarin fataha bil malabisil hasanati wal ma'akili at-tayyibati wa idza tarakatis salata asbahta tut'imuha al-hara'isa wal alwana wa baqiya ba'duhum 40 sanatan la yahdurul jama'ata lima yashummu min natsni qulubil ghafilin. Hadirin sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat Islam pula melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi kita pula kemudahan untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Disedarkan kita kewajipan untuk ilmu. Alhamdulillah. Diberi pula keupayaan boleh hadir ke majlis ilmu, dapat pula solat asar berjemaah, berada pula dalam masjid, berada pula dalam istilahnya taman syurga untuk insya-Allah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus ni insya-Allah. Alhamdulillah. Kita dalam masjid mengenai itikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lepas niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khimarin fa'ataha bil malabisil hasanati wal ma'akili tayyibati. Satu jemaah dia kata, tidak adalah persamaan kamu bersama nafsu kamu melainkan seperti orang yang mendapati isterinya pada tempat minum arak, maka dia datang kepadanya dengan memberikan pakaian yang cantik dan makanan yang baik-baik. Hadirin sekalian, kita duduk bicara ni masih menyambung pengarang kita mula nak masuk kepada satu tajuk yang dia dah tajukkan tu, mujahadah nafsu. Nafsu ni kita istilahnya macam mana sebut ulama, kena lawan dia, mujahadah dia. Nafsu kita ni, kita sendiri banyak kenal kita. Kenal tak kenal pun dia kena berguru juga untuk kenal nafsu. Kalau tidak, kita tak kenal nafsu, kita akan rasa nafsu yang kita turut tu, kita dah buat satu mujahadah. Padahal kita masih lagi hamba nafsu. Alhamdulillah. Yang ni yang dia nak buat bandingan terus pada kita. Bab nafsu ni, pasal nafsu ni kalau ikut, bila kita kenal diri kita ni dalam bab amal, masih lagi banyak malas beramal. Itu kot. Pasal nafsu ni dia musuh kita dan dia akan mencuri amalan kita. Dia kalau boleh bagi kita ni malas untuk beramal. Apa saja untuk nama taqarrub pada Allah Ta'ala, nafsu ni dia akan benci, tak seronok. Nafsu ni dia akan seronok apa benda yang boleh menjauhkan kita pada Allah Ta'ala. Nafsu yang atas nama nafsu buruk, nafsu jahat, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah ni. Ni nafsu-nafsu jahat yang kita kena belajar macam mana nak kenal dia. Dan atas nama nafsu macam ni, selagi tak diasuh, ditarbiah, tak dimujahadahkan untuk jadi betul-betul taat pada Allah Ta'ala, sehingga tak adalah keinginan dia melainkan taat. Tiadalah melainkan keinginan nafsu ni melainkan patuh
tiadalah keinginan nafsu ni melainkan zikir, fikir. Sentiasa kalau boleh nak berdamping dengan Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, seronok ke Allah Ta'ala, seronok dengan Nabi SAW, seronok dengan selawat, seronok dengan zikir, seronok taat, seronok meninggalkan kehidupan yang melalaikan kita daripada mengingat Allah Ta'ala ni. Kalau nafsu macam tu, nama dia nafsu mutmainnah. Jadi nafsu kita ni, termasuk saya lah, saya sebut tu kan. Tuan-tuan tak apalah, nafsu wali-wali lah. Itu ayat wali lah akhir kan. Allahu Akbar. Dengan berli pun kita bergurau gitulah. Kaedah kita, tambah kalau kita berguru, tuan-tuan, kalau guru kita ada guru yang sempurna ni, ni terbaik sekali. Sebab guru kalau dia sempurna, dia boleh latih kita untuk mendapat kesempurnaan macam mana kesempurnaan yang dia dapat. Kita yang muka sekupang ni, macam ni lah yang ni yang dia nak buat tunjuk kat kita. Bila kita belum istilahnya melepasi mujahadah nafsu yang sepatutnya kita kena lalui untuk membaikkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, supaya istilahnya mujahadah nafsu, lawan kehendak-kehendak nafsu yang buruk ni, supaya ikut kehendak Allah Ta'ala, menghilangkan kehendak kita supaya ikutkan kehendak Allah Ta'ala. Tuan dengar ayat tu macam senang, bukan senang tu kan, nak istilah menghilangkan kehendak kita supaya kita ni sentiasa mengikut kehendak Allah Ta'ala. Saya duduk ngaji, ada guru sebut macam ni, sebelum kita nak tengok kita ikut kehendak Allah Ta'ala ataupun kehendak Rasulullah, kalau kita ada guru yang duk pimpin kita, boleh tak kita sentiasa mengikut kehendak guru kita, menghilangkan kehendak kita? Boleh faham? Bahkan kalau tu pun tak faham juga, kita pun bukan semua orang dan untuk berguru secara seriusnya untuk kita berguru. Kita berguru ni kadang-kadang berguru macam ni lah, masjid kita main jemaah sambil hitung mengaji. Ini berguru dengar mengaji gitu je lah. Bukan berguru yang betul-betul secara serius menghadap guru, bersedia jadi anak murid kepada guru, bersedia untuk mengikut apa saja tunjuk ajar arahan guru, yang kita akan patuh apa saja suruhan guru, menghilangkan apa kehendak kita. Kalau sikit bandingan tu, kita buat, kalau contoh macam kita ada mak bapak, anak yang bagus ni ialah anak yang dia menghilangkan kehendak anak, dia akan ikut kehendak mak ayah dia. Senang lah kan? Kalau mak kita dia beli baju, dia tak panggil tuan-tuan untuk beli. Dia beli baju, nah kau pakai. Oh baju macam ni, nak baju macam lain. Itu maksudnya tuan-tuan tak boleh hilangkan kehendak tuan-tuan. Tuan-tuan ikut kehendak tuan-tuan. Tuan-tuan tak ikut kehendak mak ayah. Itu namanya nafsu. Kalau tuan-tuan duduk majlis ni, duduk belakang, buat misal lah, saya tak ada nak perli-perli kan. Saya panggil tuan-tuan duduk depan, tuan-tuan tak boleh datang. Tuan-tuan bukan ikut kehendak saya, tuan-tuan ikut kehendak tuan-tuan. Sedap tu kan, kena tu kan. Tuan-tuan tak ada kitab, saya kata beli kitab RM10 pun mau, rasa macam mahal, macam beban. Handset beli RM4,000 tak ada rasa apa-apa pun. Tuan-tuan buat penuhin saja. Mula pula kata, ni nak mengatur orang lah ni. Tuan-tuan tak boleh ikut kehendak saya punya. Baru RM10 pun tuan bising. Nafsu beli RM4,000 handset tak rasa apa-apa. TV beli sampai RM3,000, RM5,000. Kereta dah ada sebiji. Boleh trade in, tukar beli kereta baru. Padahal ulang alik masjid dengan rumah je. Naik basikal tak apa. Boleh habis duit puluh-puluh ribu. Tapi nak bagi sumbangan orang susah RM5, RM10, punyalah susah. Kau tak boleh ikut kenal, tak lari. Bohong kan? Bohong kan? Ni misal-misal ulama kita tuan-tuan, kalau dia bagi memang betul-betul kena hampuk kita atas kepala. Khasnya atas apa kita berjalan dalam nak ikut perintah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala suruh kita zikir, kita ingat dia, istighfar, rasa berdosa, sentiasa fikir tentang anugerah dia kat kita. Dia bagi kita hidup, dia bagi kita nikmat, akal, kedengaran, macam-macam dia bagi. Kita tak pernah terfikir ke dia, tak pernah zikir ke dia. Bahkan kita seronok dalam keadaan lain. Ni lah kita
Maksudnya kita belum lagi ikut kehendak Allah Ta'ala ke ikut kehendak Rasul. Kita boleh ikut kehendak kita apa? Menghadap handset, menghadap laptop 3-4 jam tak apa. Tapi duduk nak berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar pun tak boleh. Allah ni baru kita tengok Allah teruk je apa kuih-kuih. Tak ada tuan, saya bukan sebut tuan-tuan ni, saya sebut saya lah. Tuan-tuan tak apa, wali-wali tak apa. Nak menghadap Quran, nak baca 10 minit, oh sudahlah kan. Susah. Tapi kalau buka, entah mau benda tu buka, 4 jam, 5 jam, tak apa. Tuan, inilah rupa nafsu itu. Satu kaedah terbaik nafsu ni macam mana? Lawan apa yang dia nak. Habis-habis tak. Betul, kaedah dia nak kata habis tak apa. Lawanlah kena nafsu. Lawan. Bahasa dia lawan. Jadi dia kata, ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khimarin fa'atah bil balabisi al hasanati wal ma'akili tayyibati. Tajam ayat dia tuan. Dia kata apa? Tidak adalah persamaan kamu, perbandingan kamu ni bersama nafsu kamu, melainkan seperti orang yang mendapati isterinya pada tempat minum arak. Isteri kita duduk tempat minum arak. Sepatutnya kita mangkang. Tempat minum arak ni bar lah kita sebut kan. Duduk tempat disko, duduk bar. Untuk kita sepatutnya macam mana? Maka dia datang kepadanya, kepada isteri dia, dengan memberikan pakaian yang cantik-cantik dan makanan yang baik-baik. Okey, boleh? Faham? Menghadap handset 3-4 jam, zikir malas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar pun tak habis. Masa zikir pun tidur. Contohlah kan. Oh, tapi lepas sembahyang macam mana? Jom, kedai kopi. Contohlah kan. Oh, duduk kedai kopi tu pun duduk bilik handset lagi. Zikir tak, selawat tak. Tak. Jamu makan sedap-sedap pun. Jom, kita cari baju-baju bandel tu. Jualan kasut murah, lelong, Ipoh 2 hari. Kat mana saya tak tahu, dah rasa saya ada baca iklan, kita dah habis ke tak tahu. Okey, cukup, saya tak ada nak iklan kasut tu. Oi, kasut tu bukan pakai pun. Selipar. Kasut pakai sekali, lepas tu satu hari jogging, lepas tu tak pakai dah. Gaduh beli kasut. Contohlah kan. Beli, yang tu lah, kasut pula jual kasut branded. Walaupun 40-50 ringgit. Tapi bukan pakai. Buat apa? Inilah kata dia. Kita duk layan nafsu, tapi bagi pakaian cantik-cantik, bagi makanan sedap-sedap. Lagi. Wa idza tarakatis solata, dan isteri kita ni kata dia bagi contoh lah ni. Dalam keadaan macam tu, dia pula tak sembahyang. Dan apabila isterinya itu meninggalkan solat, mulalah dia memberinya makanan bubuk dan berjenis-jenis makanan. Cuma bahasa Arab ni kalau disebut tut'imuhal hara'isa wal alwan. Maksudnya masih lagi buat benda tak elok lah. Tadi pergi duduk dekat bar, tempat disko. Ni tak sembahyang. Tak sembahyang pun bukan benda elok, benda tak elok. Tapi masih bagi makan lagi. Masih bagi makan lagi. Cuma tadi bagi makan sedap-sedap, pakaian gila-gila punya. Ni, istilah kalau bergubur ni nampaknya lekeh sikit lah tak? Tapi kalau ikut bahasa Arab ni, harisah ni, dia bubur sedap juga. Bubur daging, bubur ayam. Maksudnya, walaupun duk tinggal semayang, maksudnya istilahnya, walaupun duk buat masih banyak maksiat, masih bagi makan sedap-sedap, masih lagi bagi beraneka makanan. Jadi sepatutnya kita ni kalau malas zikir, tak boleh bagi makan lah. Tak boleh baca Quran, bagi dia puasa hari-hari. Puasa pun tak boleh baca Quran lagi. Buka puasa pun bagi kurma dengan ayah. Sahur tu, bagi kurma dengan ayah kat. Tak usah makan dah benda lain. Ajar macam tu. Sampai dia nak, biar lembat. Takkan ada benda dibuat, melainkan taat. Tuan-tuan nak tahu ni, mai ikut saya pergi India kan. Jadi macam ni, best tuan-tuan. Kena lanyak, best satu lah.
Allahu Akbar. Hari-hari duk kena apa? Kena bancuh. Kan? Bancuh pun bukan beletih itu. Dia ajar kita. Walaupun letih tak larat, dia ajar jangan letih tak larat. Pasal kita ni sepatutnya ayat macam ni tuan, rasangan. Satu bulan terbaik untuk melatih nafsu ni ialah bulan Ramadan. Pasal nak tak nak memang kena puasa. Bulan tak puasa ni, kita nak puasa sunat adalah bulan tu. Puasa sunat ni, kita macam raja dari sudut boleh batalkan puasa bila-bila je kita nak. Agak-agak lapar macam mana? Tak jadilah puasa, makan je lah. Buka je lah. Puasa sunat. Bulan terbaik untuk dapat latihan untuk lawan nafsu, puasa. Bulan Ramadan. Pasal apa? Nak tak nak, mesti puasa. Walaupun lembek, puasa saya sebut macam ni tuan. Saya sebut sikit latihan saya dapat kat India. Guru ajar macam ni. Daripada pagi susun dah program ni. Ada belajar fiqah dia, ada belajar tajwid dia, ada belajar tauhid dia, untuk muzakarah pula, gini-gini. Tak berhenti dah, tak makan. Bukan ada buat aktiviti apa. Ada aktiviti untuk rehat sebentar, untuk zuhur, untuk sembahyang zuhur, muzakarah hari. Dah tak ada buat apa-apa kan. Bukan apa. Adalah rehat sekejap. Tu pun rehat sekejap, memang sekejap sungguh kan. Bukan sekejap tu 3 jam, 4 jam. Untuk rehat lepas zuhur apa, tak ada. Sekejap kan. Untuk pergi sembahyang asar. Sembahyang asar tu, nak pergi sembahyang maghrib tu, macam ni. Lepas sembahyang asar ni, nak pergi maghrib, selawat. Sampai nak berbuka, setengah jam. Lepas tu duduk kat tempat makan, tasbih lah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullah. Ulang tu. Selawat ni, selawat kan. Satu selawat, dia tak bagi tasbih kita. Dia beratur tu, dia hampa macam saprah. Dia tabur biji macam biji asam tu lah. Biji asam macam biji kurma ke apa tu. Macam-macam biji-biji ada dia bagi. Tabur. Buat apa? Ambil seorang selonggok. Kira selawat tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Kau nak main pun kau main dengan tu lah. Allah. Mereka lah kreatif lah masa tu. Buat bentuk ni, buat bentuk ni, buat bentuk ni. Bubur 5, 10. Allah. Nak tak nak letih macam mana pun Allah. Dah habis lah, ingat lega dah. Tak boleh lagi. Duduk lagi, beratur lagi. Tu Tok Guru datang pula. Hormat pula. Selawat lagi, tasbih lagi. Makan, buka, makan buah-buah dulu. Dia bagi umur lambuk, cawan. Lepas tu, buah sikit. Makan tu, sembahyang jemaah dulu. Lepas tu bawa naik atas, bawa makan nasi. Dah makan nasi pula, boleh rehat, lega sat. Habis semua buah air, terawih pula. Terawih 1 malam, 1 juzuk. Dah habis terawih, tak habis selesai lagi. Tak habis selesai lagi, memang kena lanjak ya, tuan. Tak habis selesai lagi, buat apa? Naik atas pula. Buat apa? Ada majlis pula lepas terawih. Sampai pukul 12 malam. Dah habis pukul 12 malam, muzakarah pula. Muzakarah pula, itu baru tidur. Sahur pukul 3. Oh my. Kau nak susun baca Quran ke apa-apa, situ lah. Tapi ada susun, ada program ni, program baru. Pukul 3 dah bangun. Sebelum pukul 3 dah habis sahur. Subuh dalam 4.30 itu. Boleh contoh lah. Pukul 4 dah kena duduk dalam kumpulan dah. Buat apa? Zikir jahri, zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila masa tidur? Tidur ni, sekejap tu sebelum sahur tu, dengan lepas muzakarah tu, dengan lepas main subuh, dah wirid, zikir dah habis semua, tidur, lebih kurang dalam pukul 6 tu lah kan. Itu lebih kurang waktu 6 sana lah, India lah. Lebah istilah kita, lebih kurang cerah matahari lah. Dah terbit, dah cerah dah matahari, dah terbit matahari dah. Sampai pukul 10 pagi. Tu tidur. Waktu tidur. Waktu tidur dia waktu tu. Buat apa tuan? Nak latih nafsu ni. Dan bukan ikut kehendak aku. Semua ikut Syekh bagi lah program macam ni. Nak tak nak, kau suka tak suka, kau mesti ikut program dia. Baru kita tahu makan ajar tak makan ajar, mangkau tak mangkau kita.
Tak ada. Tentang pasal-pasal Ramadan, tak ada. Tak ada pasal Ramadan. Apa dia jamu, itulah kau makan. Sedap ke, tak sedap ke, itulah kau makan. Itu sebenarnya memang latihan. Memang latihan. Kalau duduk Malaysia ni, tuan, pada saya lah, ditambah bila dah balik dari sana, balik Malaysia, dapat rasa nafsu ni raya haji. Raya haji apa? Raya puasa, tuan. Hari raya, tuan. Raya. Apa? Oh, dia makan, Masya Allah. Biar sampai nafsu tengok ni. Allah, makanan. Letihnya aku tengok. Kat sana tak makan macam ni. Kita ambil. Tapi 2-3 hari boleh, kan? Apa dia? Tak ada teringin pasal ingat sana. Seronok lagi kat sana. Seronok lagi kat sana. Seronok lagi kat sana tu. Lepas tu seronok lagi kat sini. Seronok lagi kat sini. Tak nak pergi dah kat sana. Allahu Akbar. Ini yang tak panggil nafsu. Sepatutnya macam mana? Yang ni yang sebaik-baik keadaan kita ada guru, dah ada guru yang melatih kita, dan kita duduk madrasah yang apatah lagi dengan kata dia akan susun program, aturan, makanan, dan bukan ikut selera kita. Susunan ni pun bukan atas matlamat kan sedap dan lazat dan seronok, tapi di atas untuk melatih, untuk zikir, fikir, taat kepada Allah. Taat pun bukan dalam waktu tertentu, tapi sepanjang masa. Kita duduk madrasah yang memang dapat latihannya itu memang best. Kalau saya duduk pondok Batih ni pun, dia tak adalah ada latihan sampai nak boleh taat sepanjang masa, tapi pasal tempat tu, tempat fokus dia banyak mengaji. Saya punya zaman mengaji dulu, tuan, sampai satu hari 30 buah kitab. Jadi, tuan bayang tengok nak letak mana 30 buah kitab. Dengan arwah Tok Guru je 14 buah kitab. Yang baki tu daripada orang lain, ada sebahagiannya saya mengaji, ada sebahagiannya mengajar. Lebih kurang macam tu, 30 kitab sehari. Nak selit di mana? Memang istilahnya tak ada waktu untuk saja senang-senang, lepak-lepak, relax. Tak ada. Lawan kena nafsu. Letih macam mana pun, mari tak mengaji tak. Letih pun, tidur tempat mengaji. Letak juga. Tu pun dengan tak pernah nak ponteng kelas apa. Datang dengan, kalau boleh, semua kelas segar. Makan memang kena bagi kurang. Makan lebih je, kita boleh rasa dia punya celaka dia. Apa dia? Kita bukan seronok mengantuk tu. Dia kata, ni pasal apa? Dia makan ni. Aku tak nak makan nasi. Dia, aku nak puasa. Puasa pula dia letih lain pula. Makan dia letih makan. Puasa pun letih juga. Letih tak larat. Lesu. Dia letih juga. Letih juga. Yang terberak saya pernah rasa. Tuan-tuan memang letih juga. Tapi letih pun, tambah pula. Saya kalau macam gini dia, Tok Guru ajar apa? Dia kata, letih tu sebenarnya nafsu je rasa letih. Dia tipu kau, dia kencing kau. Nafsu kita ni, makan ngantuk tak? Sebab tak makan sepatutnya kuat tak? Tapi lesu tak? Kita dah kena tipu dengan nafsu. Apa dia? Tak makan letih. Tak makan letih. Makan berletih ke? Kena kencing. Bangun. Lapar, walaupun lesu, bangun. Sebenarnya kuat. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Bukan dengan sebab makan kau. Bukan sebab puasa kau sebenarnya. Allah yang bagi kekuatan. Bangun. La haula wala quwwata illa billah. Dia ajar lawan nafsu. Bawa tauhid. Dan kuat pun. Bukan aku kuat. Apa? Allah yang bagi daya kebayaan aku ni la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan kalau duduk tempat madrasah latih macam ni memang terbaik. Memang terbaik. Tapi bukan senang tak nak jumpa madrasahnya tu. Kalau kita duduk di rumah tak adalah. Okey, itu yang dia kata bandingkan kita dengan nafsu macam ni. Nafsu duk buruk macam ni, malas macam ni, menjegal macam ni, kita jamu makan sedap-sedap lagi. Satu sepatutnya kita kena ada Tok Guru seorang, pergi jalan mana pun, engkau lagi makan. Kalau engkau tak lagi makan pun, aku pun tak makan. Engkau pun tak makan, aku pun tak makan. Sepatutnya itu baru best. Setuju? Nak try? Kalau tuan-tuan nak buat grup dengan tuan-tuan, tak apa buat grup. Apa dia? Ni grup Masjid An-Nur punya. Nanti satu ketua, dia ni lah orang yang kita akan patuh. Puasa ke tak puasa, atas arahan dia. Ini kita puasa. Alamak. Ikut dia. Muzakarah. Tapi dia pun sendiri masih mestilah orang yang
mesti pun dah pernah dapat latihan, dia tahu macam mana nak bawa, macam mana nak istilahnya nak didik nafsu, nak lawan nafsu, tahu pula macam mana nak boleh sentiasa dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Mesti pernah dapat latihan itu. Tak boleh nak bawa. Kalau kita dipimpin oleh orang yang memang layan nafsu, habis ya, kan? Memang seronok hari-hari makan. Allahu Akbar. Ini yang zaman kita lah ni memang mencabar banyak. Allah. Baik. Kata dia, baqiya ba'duhum arba'ina sanatan la yahdurul jama'ata lima yashummu min natni qulubil ghafilin. Ni pernah ada keadaan sebahagian daripada ulama kita macam ni. Kata dia, sebahagian daripada mereka, sebahagian pada kalangan ahli-ahli yang nak mujahadah nafsu ni, kata dia pernah berterusan selama 40 tahun tak pernah menghadiri solat berjemaah. Siapa kan? Kerana dia menghidu bau busuk hati-hati orang yang lalai. Dia nak cerita ada keadaan yang macam ni. Pasal kaedah kita asal pergi sembahyang jemaah bagus tak? Pergi masjid bagus tak? Bagus. Dia orang ni ada sampai satu tahap mereka punya istilahnya nak baikkan hati ni, sampai kalau pergi berjemaah ni dapat dilihat masyarakat yang pergi berjemaah ni, tambah pula jemaah dengan laju dia, dengan tak jaga adab peraturan sembahyang berjemaah, yang pergi pun banyak jahil katalah gitu. Pergi ni pula bukan atas maksud untuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi atas pergi masjid pula ada istilahnya bernafsu. Dengan sebab ada pergi masjid macam ni, busuknya hati, ramai orang-orang yang memang nak baikkan hati ni sampai tak pergi berjemaah, pasal pergi jemaah ni bukan jadi baik tapi jadi rosak. Saya buat misal, kita boleh ambil masjid kita buat misal kot. Masjid ada aircon tak? Rumah tuan-tuan ada aircon tak? Seronok main masjid ke seronok duduk rumah? Bagus. Pasal apa? Ada aircon. Nampaklah tu. Duduk aircon selesa tak? Duduk rumah kena meletih tak? Pep kena. Kena buat kerja tak? Duduk masjid lah. Apa? Tenang hati. Tenanglah ngelak dia buat kerja. Anak saya tengok, cucu saya tengok, tak payah tengok apa keperluan kat rumah. Nampak baguslah kan? Apa? Tak ada tengok Astro, tengok TV apa, bagus. Duduk masjid lah konon, itikaf. Bukan buat apa, menyembah. Pasal aircon duduk ni memang relax, baca Quran, boleh tak? Zikir, boleh tak? Tak buat apa, tak tahu. Buang masa gitu je. Contohlah kan. Jadi main tu apa? Main untuk santai dan seronok-seronok. Mengaji pun duduk belakang. Oi, kena lagi kan. Contohlah saya gurau tu ambil. Mengaji pun duduk kursi. Kursi pula, kursi tak ada kaki. Contoh kan. Kan ada kursi-kursi yang macam tu kan. Tu lipat tu bagus lah. Maksudnya tak pakai. Tuan-tuan yang sakit pinggang dah berumur, tak bersandar lagi terlentang. Itu saya nak kata apa? Tak dapat tidak. Tapi ada juga yang nak duduk depan. Tapi dia tak. Itu yang dia beli kursi macam tu kan. Sediakan kursi macam tu untuk supaya boleh duduk depan. Tapi kalau sehat, elok, tapi duduk belakang, bersandar pula, santai, relax, itu tambah duduk luar sampai isap okok. Out. Out. Ini busuk hati. Na'udzubillah. Satu saya ngaji tuan, kalau nisbah hadir masjid, bayar dia buat ngaji. Mengaji ni paling pantang dia bersandar. Dia pantang tengok orang bersandar. Pantang dia mengaji tak ada kitab. Ni guru ni kan. Masa itulah kata guru tu penting kan. Dan kita pula sanggup tak ikut guru tu punya peraturan. Kita selalu kalau berguru, kita bukan ikut peraturan kita. Kita bukan ikut peraturan dia. Kita ikut peraturan kita. Itu bukan mengaji namanya. Itu santai. Sampai ada guru saya tu tuan dia sebutnya ni. Kalau nak santai-santai pergi tepi pantai. Kalau nak santai, nak main mengaji ni, nak mujahadah. Bukan ikut kehendak kau, tapi ikut kehendak majlis. Kehendak saya pun bukan. Memang majlis ni tuntutan dalam agama kita, ni adab duduk dalam majlis. Ni cara duduk dalam majlis. Duduk rapat. Bersungguh-sungguh.
Tambah pula tuan-tuan kalau ngaji Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya pernah kenal nama dia kan. Tuan-tuan main mengaji duduk kat dia tak? Dia kalau boleh duduk, tak mau duduk bersila, tambah duduk kursi yang bersandar-bersandar, duduk tegak, lentik macam tu. Apa dia tak bagi? Kenapa? Tengok jam pun tak boleh kan? Tuan-tuan tengah mengaji tu tengok jam. Saya tak adalah berani tengok jam depan ni, walaupun pakai jam kan, saya pernah kena. Tuan-tuan tengok jamnya, saya tahu mau berhenti pukul berapa. Alah, dia nak ajar kita benda baik. Kita duk tengok jam kita, bukan ikut kehendak dia. Kita nak ikut kehendak aku. Tuan-tuan tak mengaji sebenarnya. Tuan-tuan tak belajar. Satu ulama-ulama dulu, dia belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Adab dulu. Kita tak ada. Kita rasa kita ada ilmu. Adab tak ada. Apa manfaat ilmu itu? Ilmu ni dia akan membuahkan adab yang baik sepatutnya. Tapi kita adab tak ada. Ilmu banyak konon. Tu pun konon ni banyak. Tanya-tanya tajwid. Tak kerti. Okay, sikit. Yang tu yang ada sebahagian daripada ulama-ulama kita ni, yang dia sampai tak hadir jemaah disebabkan ada faktor macam tu. Datang ke masjid bukan di atas faktor atau taat kerana betul-betul ikut perintah Allah Ta'ala, tapi dah maksud lain. Baik. Fama a'rafaka bimasalihid dunya wa ma ajhalaka bimasalihi akhiratin. Kata dia, maka alangkah kenalnya kamu dengan maslahat dunia. Yang ni satu perkataan ta'anjuk. Ni uslub ta'anjuk bahasa Arab ni. Jadi apa? Alangkah kenalnya kamu dengan maslahat dunia. Kalau bahasa kita apa? Amboi. Kita ni, kalau bab dunia kenalnya, tahunya kita, apa dia? Macam mana nak sedap, nak lazat, nak seronok, nak puas hati, selesa, tenang. Oh, kita bab dunia ni memang pakar kan. Dan alangkah jahilnya kamu dengan maslahat akhirat. Yang mana maslahat akhirat? Kita jahil kan. Antara duduk depan, duduk belakang. Kita seronok mana? Duduk belakang lah. Dengar clear sikit. Nampak? Duduk belakang, aircon ni kuat sikit. Duduk belakang, boleh sandar tepi tiang. Kan kita tahu je maslahat-maslahat dunia ni. Apa dia untuk baikkan nafsu. Tapi yang sebenarnya untuk lawan nafsu, untuk yang ni, nafsu kita akan ditarbiah, diasuh untuk ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, kehendak guru kita. Yang ni kita memang jahil. Kita memang jahil. Tambah pula tuan-tuan jumpa guru yang betul-betul serius, agak-agak berani duduk depan. Tambah duduk depan dia tegur. Tambah pula dia tanya soalan, saya tanya ni, jawab, ini pergi mana? Saya tanya ni, jawab. Faham soalan ke tak faham soalan? Dia tanya kita, tidur ke? Kita kena tegur gitu. Sekali tak main dah kuliah. Tak main dah. Atau kata jahil kita, apa maslahat akhirat? Kalau bab dunia, kalau kena tegur, tak ada masalah. Pandai kita buat, kata dia. Biasalah, kita memang patut kena tegur kan. Orang masak misalnya, tak sedap. Kita komplain, apa masak ni tak sedap? Tak apa. Lain kali saya masak sedap. Datang lagi kedai saya. Kita pandai maslahat untuk makan minum ni. Tapi maslahat untuk baikkan nafsu macam mana? Kurang sangat pengetahuan kita. Apatah lagi nak berguru. Kata dia, misalud dunya indaka kaman kharaja ilas doy'ah wajtahda fakhazanal aqwata faqad ataita bima ya'udu naf'uhu alaika fi waqtihi wa anta khazanta hayat syahwati wa aqaribal maksiyati fahalakta. Ini pun misal-misal dia tajam. Jadi apa? Kesamaan dunia ni di sisi kamu. Dunia yang ada kat kita, yang kita duk sibuk ni, seperti orang yang keluar daripada kampung, kata dia kampung kecil, dan bersungguh-sungguh bekerja. Dunia yang kita duk cari ni, macam kita duk kampung terpencil, keluar daripada kampung, bersungguh-sungguh lah cari duit, cari makan, cari apa bekal buat balik rumah. Lepas tu, bersungguh-sungguh kerja, lalu menyimpan makanan-makanan. Kita simpan makanan-makanan.
maka kamu sungguh mendatangi apa yang kembali manfaat ke atas kamu pada masanya. Untuk dunia ni memang kita keluar, cari duit, cari makanan untuk bawa balik, dan kita akan mengumpul apa manfaat sedapat mungkin untuk kita bawa balik daripada rumah yang kita keluar, kampung yang kita duduk tadi. Memang macam tu lah kan. Inilah kita punya sibuk dalam kehidupan dunia. Baik. Sebenarnya kata dia, wa anta khazanta. Sebenarnya kamu menyimpan, yang kamu simpan tu adalah ular. Ular-ular syahwat, kata dia. Dan kala-kala jengking maksiat, maka kamu binasa. Jadi sebenarnya yang kita duk cari, keluar daripada rumah, cari duit, cari makan, cari minum, kata dia yang kita bawa balik tu, bawa balik apa sebenarnya? Kita bawa balik ular dan kala jengking. Balik apa? Kita kena patuk dengan ular kala jengking tu. Kita bukan bawa balik penawar dan ubat. Kita bawa balik madu, bawa racun. Tuba dan racun. Bawa balik. Apatah lagi yang bawa balik tu, nak sebut macam mana? Kalau dulu jenis, kalau kita bawa balik lah kan, masa kat rumah tak ada apa. Kalau kita lah ni, jangan kata pergi, waktu bawa balik ular dan kala jengking. Kat rumah pun kala jengking, ular sawa, babi pun ada kan. Duk bela babi dalam rumah. Apa dia? Yang ni Astro, ni internet, ni WhatsApp, ni online. Yang ni apa? Semua macam-macam iblis, setan, apa semua manikah semua ada. Kalau dulu kena pergi pekan, keluar, balik, masuk. Beli contoh, beli makanan, beli hani, balik, makan, tidur. Contohlah kan. Contoh. Dulu macam tu. Sekarang, dah lah beli itu satu, balik. Di rumah pun apa benda yang ada. Apa benda yang bawa takwa. Tajam tu tak bahasa dia ni kan. Memang kita buat balik kalau cari ular genting, ular dengan kala jengking dia. Contoh misalnya, tuan-tuannya internet dah habis, pergi kedai, selalu tuan-tuan tengok apa? Contohlah, kalau tuan-tuan tengok live ceramah, ngaji, gagah juga. Ni entah apa benda dia tengok, alah, yang beli ni, buat apa? Beli top up. RM50. Selalu saya ambil yang package 90. Ni pergi bayar duit Astro, nanti tak boleh pula nak tengok Astro. Jadi pergi tu apa? Nak bawa masuk kala jengking dengan ular sawa. Ada tak? Ni ambil duit, pergi bayar duit bil api air elektrik kat masjid. Bil dah sampai tu, ini berapa bulan ni? 1 bulan, dah sampai lama dah ni. Sini bil katalah 25 bulan, selalu 25 dah sampai. Ambil duit ni, pergi bayar bil elektrik, bil air. Ada tak macam tu? Payah kan? Selalunya top up ada. Top up. Ni Astro ni tak bayar, nak kena potong ni. Pergi bayar. Jadi kita, apa dia? Duk bagi gemuk ular kala dengan kala jengking, dengan ular sawa, dengan ular tedung. Untuk import babi nak masuk rumah. Pergi bahasa itu kan. Babi tu apa? Beli makanan. Tengok makanan tu, tuan beli apa? Bihun cap masjid. Dengar, faham saya punya maksud. Kilang dia, yong taufu. Beli mi, apa? Cako tiao. Nama dia tu. Nama apa? Lim Gon Eng, nama dia. Buah je tu. Nama apa? DAP, nama dia. Selama je makan makanan Cina. Tu kata bawa balik babi tu. Memang tak ada babi seketir tu. Tapi orang babi lah proses. Buah pergi tu. Dah lah bawa balik kala jengking, ular sawa. Waktu bawa balik babi lagi. Habis. Macam tu kot. Saya menambah bahasa bagi sedap je. Itu ya. Kata dia, kafa bika jahlan anna nasa yakhzanuna al-akhwata liwaqti hajatihim ilaiha wa anta takhzanu ma yadurruka wa hiya al-ma'asi. Hal ra'aita man ya'ti bihayatin fayurabbiha fi darihi faha anta taf'alu zalika. Kata dia, memadalah pada kamu nisbah jahil. Maksudnya jahil ni, cukuplah dengan jahil kau macam ni, kata dia. Bahawa manusia ni menyimpan makanan-makanan untuk masa hajat
mereka kepadanya. Umumnya manusia ni dia akan simpan makanan, waktu dia nak pakai dia akan pakailah makanan yang dibawa balik. Lepas tu kamu ni kata dia menyimpan apa yang memudaratkan kamu. Kamu bukan simpan makanan, kamu duk simpan benda yang merosak dan menjahannamkan kamu. Tak mana tak dia kata jahanam ni? Maksiat. Dosa. Lalai. Adakah kamu pernah lihat ada orang membawa balik ular-ular kemudian dia pelihara di rumahnya? Ada ke biasa tengok? Kalau zaman ni ada juga tuan-tuan yang bawa balik ular kan. Kita anggap tak ada je lah. Ada ke orang balik ular? Lah ni tikus orang beli bawa balik bela di rumah. Maka inilah kamu melakukan demikian. Ini engkau lah kata dia. Dia kata kat kita lah. Kita bukan bawa balik ular kan. Bawa balik entah macam-macam. Bukan saja kita bawa balik ular tu patuk kita. Kita bawa balik ular bagi anak-anak kita pun kena patuk habis. Apa dia ular ni? Satu ulama-ulama kita sekarang tambah tutup guru yang istilahnya orang yang prihatin dalam bab maksiat dunia ni. Kata apa? Bagi anak kita ni pisau. Anak kita, anak kecil ni. Bagi dia pisau dengan bagi handset. Lagi rosak dia daripada engkau bagi handset daripada dia bagi pisau. Engkau bagi pisau, kau seria dengan dia. Engkau takut dengan dia. Benda mudarat. Tapi bagi handset dengan gembiranya. Ambil handset ni tengok. Padahal dia pegang pisau tu lagi bagus daripada dia pegang handset. Ada tak kita perasaan macam tu? Itu kat anak, kat kita pun sama kan. Tentang pegang pisau, tentang pegang handset. Rasa mana lebih mudarat? Apa jadah pegang pisau? Apa jadah pegang handset? Kena berbuah ayat itu. Satu saya pun dalam proses nak tinggal handset lah. Nak dalam proses. Nak tinggal 100% belum lagi lah. Tapi ada waktu buka, aku tak tengok lah. Saya sebut saya lah. Saya sebut ni, memang kat saya pun memang kena sebiji-sebiji lah ni. Saya bukan cakap kat tuan-tuan. Saya cakap kat saya lah tu. Sebiji-sebiji kena ni. Siapa? Kita lah yang duk layan nafsu. Quran tak baca. Zikir kadang tak habis pun. 100 pun payah. Tapi buka handset berjam-jam tak apa. Tu maksudnya kita pegang ular sawa tu. Pisau memang kita jaga, takkan pisau kita bagi lukakan badan kita, takkan je. Tapi bila pegang handset kita boleh buka-buka, ada benda yang boleh lukakan mata kita sebenarnya. Boleh lukakan pendengaran kita, boleh lukakan otak kita, boleh lukakan hati kita, boleh lukakan iman kita. Bukan luka tu, jahanam terus iman tu ada. Selamba je buka, bahkan buka bukan dengan takut, buka dengan seronok dan lazat. Habis kan lingkup kita. Kata dia, wa adarru ma yakhafu alayka muhaqqarat wa adarru ma yukhafu alayka muhaqqaratuz dhunubi li'anna al-kaba'ira rubbama ista'zamtaha fatubta minha wastahqartar saghaira falam tatub minha. Allah. Kata dia, famisaluka kaman wajada asadan fakhallasahu Allahu minhu fawajada ba'dahu 50 dhi'ban faghalabuhu. Qala ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Allahumma fadhna jami'an. Kata dia, paling mudarat apa yang dibimbangkan ke atas kamu. Yang ni dia nak fokus sikit. Khasnya dalam masalah maksiat, dosa ni, dan bab-bab kata ikut nafsu. Kata dia, perkara yang paling mudarat, yang paling dibimbangkan ke atas kita adalah dosa-dosa kecil. Ini dengar perkara kita sebut. Tambah pula, disebut ni dosa kecil. Apatah lagi paling kita takut apa dia? Benda yang kita tak rasa pun dosa. Tapi sebenarnya benda tu mudaratkan kita. Kita tak rasa dia berdosa. Tak rasa dosa pun. Ni dia kata dosa kecil. Okey, pasal apa dia kata yang paling bimbang adalah dosa kecil? Saya tambah tu. Bukan dosa kecil pun. Ada benda tak dosa pun. Kita rasa biasa. Bukan dosa pun. Kita kata yang ni kategori lalai je. Bukan dosa.
lalai je. Dosa kalau kita tahu dosa, tak naklah dosa. Aku tak buat dosa. Aku buat benda ni lalai je. Ni lalai je, bukanlah dosa. Kata dia, yang paling dia takut benda lalai tu. Dia bukan takut dosa tu. Pasal apa? Tengok. Kerana dosa-dosa besar, arak, judi, mencuri, morat orang perempuan, biraba orang perempuan agak-agak, berani tak? Kita pun tahu dosa besar tu, salah besar. Betul? Dosa-dosa besar tu bila mana kamu menganggapnya besar, bila kita berfaham besar, maka kamu bertaubat daripadanya. Kalau buat pun kita akan, ya Allah, aku dah terlanjur ni, minum arak, judi, minum. Katalah itu. Dan kita tak buat pun, alhamdulillah. Jualah tak buat. Tapi dengar. Dan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita remehkan. Apa dia? Tengok Astro, ada pembaca berita tak? Laki perempuan. Laki perempuan. Ada tak iklan sabun? Ada tak? Yang mandi tu siapa? Jantan macam mana? Macam mana? Pada kita apa? Tak dosa pun. Tengok je lah iklan. Sabun mandi. Lagi, tunjuk lagi. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Baca berita pun perempuan lagi. Berapa perempuan lagi? Perempuan lagi. Perempuan lagi. Contohlah perempuan. Lagi cerita Jepun. Lagi cerita Korea. Lagi cerita Hindustan. Lagi Bollywood. Benda dah kita tengok. Kita tak rasa dosa. Kalau lalu depan kedai nombor, macam mana? Tak boleh lalu depan ni. Nyimpang jauh tu. Kau nak, tak boleh lalu ni. Maksiat. Ni tempat judi ni harap dosa besar. Bagus. Memanglah dosa besar. Tapi yang depan mata kita tu, kita anggap macam mana? Ni bukan dosa. Ada tengok TV. Dah ada depan mata. Kita bukan sengaja buat. Nampak? Kamu, kata dia, remehkan perkara-perkara macam tu dan kamu tidak taubat darinya. Mana ada rasa bersalah? Bahkan apa? Seronok pula lagi. Lepas tu, maka bandingan kamu. Ni lah dia nak sebut bandingan ni. Memang macam tu kita tak? Kita katalah, bukan dosa kecil pun, apa dia? Ada lara je, boh pergi masa itu. Lara je. Kita duk buh haja je pada lara ni. Dia kata, bandingkan kamu seperti orang yang bertemu dengan singa. Kita nampak singa. Singa, rimau. Ular sama. Dia. Ular tedung, ular kapak ni. Lalu Allah melepaskan dia daripadanya. Itu kita tak kenalah terekam dengan singa dengan rimau. Muncullah, alhamdulillah. Muncullah. Kemudian dia bertemu dengan 50 ekor serigala. Tengok serigala. Alah, serigala je pun. Takut apa serigala? Lepas tu, apa jadi 50 ekor serigala ni? Serigala ni mengalahkannya. Terekam kita. Saya buat misalnya ni. Tuan-tuan sokong nak DAP? Sokong nak DAP? Ya kan? Itu satu contoh kan. Muncullah selamat kita tak sokong DAP. Tapi pergi masjid tak? Tengok TV tak? Contoh lah kan. Tengok cerita apa tu? Cerita Korea lah contoh. Tengok Bollywood tak? Tengok tak? Baguslah tak sokong DAP. Tapi beli tak? Sonpan Kongguan beli tak? Tak faham. Biskut Cina tu lah. Beli tak? Apa? Maggi. Beli tak? Produk-produk yang macam tu lah kan. Mobil bahasa mudah. Memang produk dia saja kan. Kalau air asipak gagah-gagah tu pun tengok kilang macam tu. Sumber air. Itu typing. Air kuning. Alamak. Contoh-contoh lah. Kalau tulis Ustaz Radhi Kamadun Highland ni, okey lah. Okay. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita tu lah. Kadang-kadang satu sudut yang terang-terang, kita memang tak nak tu. DAP memang kita tak nak. Bangkah kan. Tapi perangai macam DAP. Boh pi itu contoh kan. Duk makan produk DAP. Macam itulah syarah dia. Kata dia macam ni firman Allah Taala, kata dia yang ni ayat Quran yang memang saya ngaji luar Al-Fatih selalu dia peringat kami ayat ni. Dia kata apa? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kata dia kamu kira kan ianya remeh.
kata dia. Kamu duk anggap ada amalan-amalan khasnya atas tajuk disebut ni, dosa kecil, benda lalai, walaupun handset, WhatsApp, contoh gitulah. Kamu anggap benda tu remeh je. Bagi anak main handset, itu pun kita rasa remeh je. Alah, anak main handset, apa salahnya? Budak-budak tu pun nak juga hiburan, boring juga, tak buat kerja apa. Sedangkan dia di sisi Allah Ta'ala adalah perkara besar. Ya. Sama kat kita, tuan-tuan. Tentu kita kalau maksiat yang besar-besar memang kita tak nak. Tapi ada benda kecil-kecil yang pada kita anggap, benda macam ni pun nak sibuk ke? Contoh misal, tuan-tuan ada tak pergi kat tokong? Ada tak? Kita tokong tak pernah pergi. Kan? Ada sembah tokong. Na'udzubillah min zalik. Tapi tuan-tuan panggil ustaz. Ustaz apa? Ustaz Wahabi. Allah Ta'ala ni duduk atas aras. Ni. Saya saja sebut isu tu sikit. Itu tuan-tuan sangka je. Tuan-tuan orang mutakin, orang beriman. Habis punah. Lebih punah daripada sembah tokong. Tokong kita memang alert ni tokong. Benci. Tuan-tuan kata, Allah atas aras ni, kata, apa salahnya nak kata Allah duduk atas aras? Allah yang kata dia duduk atas aras. Apa salahnya? Habis, lingkup akidah tuan-tuan. Tuan-tuan bawa mai, Tok Sami mengajar sama ni. Inilah Wahabi. Inilah bahaya Wahabi. Kita tak faham tu. Wahabi kadang masuk sekali, tuan-tuan, punah habis. Satu masjid. Satu negeri. Sekali dia masuk. Kita masuk, pasal apa masalah dia? Tak sangka dia salah, tak faham dia salah. Tengok, okey je pun Wahabi ni. Habis, ikut. Tuan-tuan menjadi follower dia pula, dia ikut kuliah dia. Habis, ikut. Sikitlah, ayat-ayat itu. Kata dia, wal kabiratu hakiratun fi karamillahi fa idza asrarta ala saghira sarat kabiratan. Li'anna summa yaqtulu ma'a sigharihi was-saghiratu kasyararati minan nar wasyararatu qad tuhriqu baldatan. Allah. Kata dia dosa besar itu lekeh saja pada kemuliaan Allah. Dosa besar ni, katalah mencuri, katalah merompak, memang dosa besar. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan benda ni, jadi kecil je di sisi Allah Ta'ala. Okey, satu hal. Dan apabila kamu menggagalkan dosa kecil, dekat kita lah ni, sebut ni. Kita mencuri merompak tidak. Nak pergi tokong, sembah tokong tak pasal. Kan? Tapi bila kamu mengekali dosa kecil, jadilah ia besar. Kita buat dosa kecil pula, benda lalai dan dosa kecil ni, dengan kita tak rasa dia lalai dan dosa. Jadi kita rasa lekeh tak? Kita rasa apa? Teretu pun nak sibuk. Duduk kedai kopi 3-4 jam duduk sembang, lepak, gelebuk. Bukan cerita bab-bab akidah pun, katalah gitu kan. Bukan sembang agama pun. Gelebuk. Duduk majlis ilmu, tidak sama sekali. Tapi duduk kedai kopi punya lama. Boleh pula, tak tengok jam pun. Tahu-tahu orang azan maghrib dah ya. No. Kalau duduk masjid, maghrib je. Dia dah masuk isyak ni, awak tak berhenti-berhenti lagi. Contoh. Jadi kata dia, kamu mengekali dosa kecil, bila kita kekalkan, tengok kecil ni, jadilah ia besar. Kerana, kata dia, hati-hati sikit. Kita sangka kecil, padahal dia besar, pasal kita impun banyak. Racun itu membunuh serta sedikitnya. Ya kan? Racun ni dia boleh bunuh walaupun kecil. Tak percaya tuan-tuan kena sengat lebah, biarlah jangan apa. Buhlah contoh gitu kan. Dosa kecil itu seperti percikan bara api, yang mana percikan bara itu terkadang boleh membakar satu negeri, bahkan satu benua. Api punya pasal. Benua apa yang terbakar apa ni? Australia. Habis satu benua kan. Punca dia pasal apa? Kena pasal api rokok je. Ni pun musim kemarau ni. Kalau kami lah, kalau belah-belah sana, belah hulu gerik kan. Ada orang jenis buang-buang potong rokok ni. Dan ada orang ambil kesempatan musim kering ni,
Dia nak bakar semak hutan rumah dia, dia cucur lah api. Dia cucur api, dia sangka makan kat sini ya, habis makan satu bukit tu. Sampai bomba datang, kena pergi padam. Punca dia apa? Kecil, besar tu. Api kecil. Gunung baling pun sampai kena helikopter bawa air pergi simbah. Berapa hari itu bawa padam. Punca siapa kan? Saya api okok. Simple aja. Benda yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau main api, apa-apa, jangan. Bahaya main api ni. Bunga api. Kita tak benarkan bakaran bunga api. Hak tu. Kita rasa, lega. Tapi api rokok, isap. Contoh. Kita memang tak mencuri, tak merompak. Tapi rokok isap hari-hari. Sekotak. Tak rasa dosa pula tu, tak rasa salah pula tu. Habis. Yang ni yang benda-benda yang gelap dengan kita kan. Allah, satu kita kena ada guru yang dia terang sangat pada hati. Dia boleh perbetulkan kita dan walaupun benda yang dia tengok tak kena tu, kalau saya sebut ini, walaupun benda bukan dosa pun, tapi istilahnya buang masa, dia akan tegur kita. Kau ni buang masa banyak. Masa kau sepatutnya buat benda lain. Kau buatlah benda ni, tinggalkan benda tu. Tuan-tuan, kita perlu pada guru yang jadi. Tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau saya rasa saya perlu. Memang perlu sangat. Kita perlu ada orang yang kita hormat untuk tegur kita. Engkau kena tinggallah benda ni. Tak selayaknya engkau dengan benda ni. Ni aku nak tengok engkau duk belik menantang. Tu je. Tinggallah. Baik kau tak belik tu, tidur. Puas hati lagi tengok kau tidur. Tapi janganlah tidur sampai tak bangkit subuh. Kau baling dengan ni, kau tahu. Macam tu lah kan. Kita perlu ada orang tegur tu. Dan perlu orang tegur tu lah baru nak tengok. Aku punya nafsu punya. Boleh ikut, tak boleh ikut. Itu dia memang subuh sembahyang juga. Cuma tak bangun je. Lawat sikit. Pergi jemaah pergi. Orang tahap kau bukan sepatutnya bangun sembahyang subuh, sembahyang fardu je. Sepatutnya tahap kau ni bangun pukul 3, pukul 4 sembahyang tahajud sampai subuh. Kau nak bangga dengan sembahyang fardu kau dia. Tambah pula jadi tok imam, duk wirid sembahyang. Doa macam-macam. Tapi kau sendiri pun tak dapat hidayat. Tuan-tuan, kasar tu ayat-ayat tu kan. Kasar sikit lah. Tuan-tuan, kena sedar sikit tahap kita macam mana. Tambah pula tuan-tuan tegur saya. Saya sangat sukalah. Kalau saya tegur tuan-tuan, tuan-tuan nak murid. Saya guru. Tuan-tuan kena tegur saya tu. Baru padan. Maksud apa? Saya guru sepatutnya, tuan-tuan kena kata, ustaz sepatutnya amalan ustaz bukan tahap ni. Tahap ustaz ni dah nama tok guru sepatutnya macam ni. Ustaz tak layak dah buat benda macam ni. Yang ni mak pit, mak ganjar punya kedudukan aja. Ustaz ni dah tok guru. Saya suka perkataan tu. Kalau tuan-tuan bagi sepak saya tu, saya mujurlah. Terima kasih lah tegur. Biar aku menangis. Tegur. Saya takkan marah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tegur tu. Tapi tak ada orang nak berani tegur. Dia takut dia kena tegur balik. Ada orang pernah cakap yang tu lah kan. Kata dia, saya tak berani nak tegur, kata dia. Takut nanti kena tegur balik. Saya kata, tak apa, tegur lah. Benda yang dia tengok, benda tak kena kat kita kan. Tegur lah. Allah. So, saya buat misal contoh. Katalah ustaz, jadi imamnya pun, kereta Mercedes 3 biji. Wah, kereta Mercedes 1 biji. BMW 1. Apa? Tu pun dengan sembang kat masjid nak bunyi Ferrari. Allah. Tu imam. Buat apa? Nak kata mengajar, kata-kata tidak juga je tu imam ni. Tu pun kadang-kadang tak datang. Waktu dia bertugas tu tak ada. Itu satu, waktu bertugas tak ada. Waktu yang sepatutnya, waktu yang dia tak bertugas, dia ada tapi tak datang. Wah, punya imam. Tu pun berangan lagi. Dah ada Mercedes pun satu, kita mewah. Hebat dah. Pergi beli lagi BMW. Apa ni? Apa ni? Bukanlah halangan untuk pergi pakai kereta mewah tu, tak ada. Tapi ni keperluan ke? Tuan, ada orang yang dia begitu kritis dalam bab ni. Dia tengok kata dia, merepek banyak lah. Yang dia pun memang dia jaga lah keadaan ni. Dia kata, apa yang rasa bersalah pula pasal tengok orang menilai macam tu. Aku pun, astagfirullah. Dia istighfar saja. Siapa? Pasal dia tak boleh tengok benda-benda macam tu dan
dalam masa yang sama, dia tengok dia boleh kesal benda tak elok, dan pada dia pun dia rasa kan, aku pun banyak salah agak pasal duk tengok tak elok je kau orang. Stop. Jadi kita perlu tegur-menegur dalam bab-bab macam ni. Dan memang terbaik sekali kalau ada guru. Memang guru adalah orang terbaik. Satu guru terbaik siapa? Pasal bila sebut ni guru kita, dia tegur kita, kita boleh terima. Tu yang nama perlu guru. Kalau dia guru, tapi kalau dia tegur kita masam muka, tak lah. Tambah pula, dia tegur satu sudut, kita ada ayat balas. Alah, dia tegur kita, dia apa sampai, dah aku kenal ingat dia. Habis tuan-tuan akan abaikan apa teguran dia. Ini semua tempat-tempat bahaya, tuan-tuan. Ini yang kita tambah dulu akhir zaman belakang, tempat-tempat macam ni. Rosak dari luar tu satu hal. Kat kita pun masih dalam kerosakan. Jadi punca tu kalau perhati dengan apa dia sebut ni, nafsu lah. Kata dia. Jadi, nak sebut tang mana tentang dia nak ambil perhatian sikit tu. Ada benda-benda yang kita nampak kecil dah remeh, dosa kecil. Bahkan benda tu nama lara je. Tapi kita kata, alah, lara je pun bukan dosa pun. Takkan nak taat aja 24 jam. Tu ayat-ayat yang kedua pada mulut kita. Kadang tak keluar mulut pun. Tapi kita duk feeling macam tu lah. Alah, takkan tak boleh buat sikit pun macam ni. Takkan sikit tak boleh kot. Kita duk tak boleh kot, tapi campur, lebih besar daripada mencuri. Alhamdulillah. Satu kena ambil perhatian lah situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Bagi kita boleh lawan kehendak nafsu kita yang suka benda merapu ni. Supaya tinggalkan dia dan balik pada untuk takwa. Dan habis-habis kurang takwa ni apa? Diam. Senyap. Pasal walaupun tak makan ubat, tapi istilahnya jangan pergi cari racun. Ini pun prinsip untuk guru kita. Walaupun tak makan ubat, tapi jangan cari racun. Tak ada guna kita cari ubat, tapi racun kita tak buang, bahkan dia ambil dia makan. Ini prinsip dia. Perkataan tu boleh dipaham rasanya. Mudah-mudahan Allah faham dengan kita, taufik hidayah kita. Lembutkan hati kita untuk meninggalkan benda-benda yang istilahnya lara ni. Pasal ciri orang beriman, atas dia pun tulis. Fa tu. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dah ni kot. Di sini. Tinggalkan benda lara. Lara tu bukan dosa. Lara pun sepatutnya orang mukmin yang excellent ni. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang tu pun kalau nak syarah sembahyang khusyuk macam mana? Kita belum ada apa-apa tuan salat. Nak dakwa khusyuk, jauh lah kita. Ciri lagi mukmin yang berjaya macam mana? Allazina hum anil lagwi mu'ridun. Sebab kita tinggal benda lara ni lah, baru nak boleh dapat khusyuk dalam solat. Pasal selagi kita dah buat benda lara, selagi Allah Ta'ala tak, istilahnya kita tak boleh rasa hebatnya Allah Ta'ala, memang takkan boleh khusyuk dalam solat. Ada pelajaran besar tu, macam umur apa sampai tempat kita jumpa kot, insyaAllah. Cuma nak kata, nak ambil ayat Quran tu, mukmin yang excellent ni, yang boleh tinggal benda lara. Itu kot sekali lalu. InsyaAllah kita sambung nanti. Itu man anfaqa afiyatahu wa suhbatahu fi maksiyatillahi fa misaluhu. Yang ni masih lagi dia nak buat bandingan. Yang kita banyakkan guna masa kita untuk melayan benda-benda lara dan benda-benda maksiat. Ni wallahualam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, jauhkan kita daripada tempat-tempat yang membinasakan iman kita kepada Allah Ta'ala, membinasakan yakin dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, membinasakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin.